Video ini saya nak tunjukkan kepada anda tentang asas pengetahuan berkaitan dengan kedudukan file-file dan folder pada directory di server tapak hosting GDI kita. Okey, pengetahuan dan pemahaman tentang perkara ini adalah sangat penting untuk memastikan link-link yang kita buat pada dokumen dan juga elemen-elemen dalam website yang dah kita buat sebelum ni dapat dipaparkan pada website apabila diuploadkan pada server. Selalu apabila kita melayari internet, kita akan dapat melihat alamat domain yang seperti ini. Biasanya di depannya adalah bahagian domain utama, manakala di belakang ni ada sambungan-sambungan ataupun beberapa extension lain. Dan ada pula yang begini. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita buat satu extension yang seperti ini dan juga seperti ini. Dan bagaimana kita nak membezakan kedudukan file-file untuk kedua-dua extension ini. Ramai kalangan kita telah menyertai banyak perniagaan di internet seperti Bema, Adfobucks, Hypro dan sebagainya lah. Jadi mungkin anda terfikir kalau anda dah buat ke semua website untuk perniagaan-perniagaan yang anda dah sertai itu, bagaimana cara untuk meletakkan pada kita punya alamat domain tu. Okey, pertama sekali anda mesti rancang apakah perniagaan yang anda nak letakkan pada alamat domain utama anda. Ini adalah contoh alamat utama domain anda. Kalau katakan alamat domain anda adalah nenek75, maka kita anggapkan ini adalah sebagai domain utama anda. Anda juga perlu menetapkan bagaimanakah bentuk link anda. Sebagai contoh, adakah anda inginkan link yang bentuknya sebegini ataupun sebegini. Ini kerana penetapan file-file pada server hosting GDI sana adalah berbeza untuk link yang bentuknya sebegini ataupun yang sebegini. Okey, saya akan tunjukkan langkahnya. Okey, sekarang saya tunjukkan kepada anda. Langkah pertama, kita buka dulu perisian FileZilla kita, kemudian buat connection di sini. Kalau anda dah buat setting connection sebelum ini, cuma anda perlu klik saja pada my site di sini sebagai contoh kat sini. So kalau misalnya kata belum buat lagi, okey, anda buat satu new site di sini. Kemudian letakkan username anda, username GDI anda di sini. Kemudian letakkan di sini ftp.hosting.ws, port di sini 21. Kemudian di server type ni biarkan saja. Logon type ni letakkan pada normal. User ni letakkan username GDI anda. Kemudian dan di sini password pun password GDI. Kemudian anda klik connect di sini. Okey, di sini sebagai contoh kalau anda dah buat setting connection sebelum ini, cuma perlu klik pada my site di sini. Kemudian di sini ada setting yang kita dah buat sebelum ni, letak di sini 21. Kemudian klik connect di sini . Okey, apabila status directory listing successful, kemudian klik pada tanda tambah di sini. Klik di sini supaya file-file di dalam folder ini akan ditunjukkan. Okey, ini adalah file di dalam folder nenek57 ni. Okey, dekat dalam folder nenek57 ni terdapat file index.htm. Ini adalah satu perkara yang sangat penting di sini yang saya ingin bagi tahu anda. Kenapa pada tutorial sebelum ni, iaitu tutorial untuk menghasilkan website simple, saya beritahu kepada anda bahawa file yang kita save tu mesti kita berikan nama index.htm ataupun index.html. Ini adalah kerana file yang akan dibaca dalam folder utama adalah index.htm. Kalau kat sini kita letakkan dengan nama lain, apabila kita type saja nenek57.ws pada kita punya browser Internet Explorer ataupun Mozilla Firefox, website tersebut tidak akan dipaparkan. Sebagai contoh kat sini, katakanlah saya bagi contoh nama di sini test web di sini. Okey, saya renamekan dia dengan test web. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda apabila saya type saja domain name ini, nenek57.ws ni, saya punya website itu tidak akan dipaparkan. Sama juga untuk anda lah. Katakan anda ini adalah nama domain anda, kemudian sini tadi adalah index tu adalah file anda. So anda letakkan sini sebagai contoh test web. Kemudian di sini anda letakkan nama domain anda tu.
Okey, saya letakkan di sini nenek57.ws. So, kita dapat lihat di sini website yang kita dah buat sebelum ni tak dapat dipaparkan. Jadi apakah alamat untuk website yang kita dah hantar ke server hosting ni? Okey, untuk memaparkan kita punya website yang kita dah rename ni tadi ni, kita kena letakkan di sini nama file ni berserta dengan dia punya extension file ni sekali, maknanya .htm. Jadi di sini kita kena letakkan file yang kita dah rename tu, iaitu testweb.htm. Okey, ini adalah filenya. So, apa yang saya nak beritahu anda di sini adalah dia punya konsep utamanya, apabila kita nak type alamat ini saja, sebagai contoh, katakan kita ingin mempromosikan kita punya link hanya ini saja, nenek57.ws, ini bermakna file HTML ataupun file website kita tu, kita mestilah berikan nama dia index.htm ataupun .html. Kalau kita letakkan nama lain, sebagai contoh, saya berikan nama sini, katakanlah vema.htm. Ini bermakna di sini saya kena berikan nama vema. Jadi apabila kita type saja di sini nenek57.ws vema/vema.htm ni, barulah file ini akan dikeluarkan. Tapi apabila kita type saja di sini, tidak ada belakang ni vema.htm ni sebagai contoh, maka tidak adalah website yang dipaparkan. Ini kerana pada folder utama kita punya domain ni tidak ada file yang bernama index.htm. Okey, saya akan tukarkan balik di sini dengan nama index. Kita akan dapati kalau kita type saja nenek57.ws ni, so file yang kita dah buat tu akan dipaparkan. Seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda contoh yang lain bagaimana sekiranya anda ingin copy website saya, sebab memang saya benarkan website saya ni dikopi oleh anda dengan syarat anda daftar GDI dan juga Traffic Wave di bawah saya. Kemudian saya akan berikan kepada anda complete file untuk di-download, kemudian dipasangkan kepada website anda. Okey, anda boleh buat alamat yang seperti ini ataupun yang di bawah ni lah. Caranya, okey, setelah anda download, kemudian ekstrakkan dia, sebab saya dah letakkan dia dalam satu folder. Dan bila anda buka folder ni, kat sini, ini semua adalah file-file yang saya dah settingkan lengkap. Cuma pada file index ni nanti, anda buka dengan perisian front page dan anda tukarkan link daftar GDI dan juga Traffic Wave, dan saya akan tunjukkan pada video yang lain nantilah. So caranya mudah saja. Kalau anda nak buatkan anda punya link seperti ini ataupun alamat seperti ini, caranya seperti juga yang sebelum ni, iaitu anda cari di mana anda letakkan folder yang anda telah download tu. Kalau saya kat sini saya letakkan di desktop supaya mudah. So anda pun samalah, anda letakkan di desktop juga. Di sini ini adalah foldernya. Kemudian anda copy saja semua folder ni, iaitu dengan cara anda klik, kemudian bawakan semua sekali, klik tanpa lepas, drag dia dan letakkan dia di dalam folder ni, folder website utama anda. Lepaskan dia di sini. Copy dia, masukkan dalam folder utama anda di sini, ya. Okey, apabila directory listing successful ni, pada directory utama ni, kita akan lihat dekat dalam ni ada folder buat web mudah dan juga file index.htm. Ini bermakna apabila kita klik saja pada double klik pada buat web mudah ni, kita dapati dekat dalam ni ada file index dan juga file image-image di dalam website buat web mudah ni lah. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah struktur directory kita, nenek57.ws/buat web mudah. Ini bermakna kalau kita nak pergi ke website buat web mudah yang baru saja kita upload ni, buka kita punya browser kita dan type domain anda, seterusnya extension directory yang baru saja kita buat tadi. Contohnya macam ni lah.
Okey, sekarang saya dah pasangkan website buat web mudah ni pada domain nenek57.ws. Ini bermakna kalau anda pun sama jugalah. Anda typekan di sini anda punya nama domain, kemudian diikuti dengan buat web mudah. Okey, kalau anda lihat di sini bila belakang ni buat web mudah slash saja, dia tak ada .html ataupun .html. Ini menunjukkan bahawa kita punya file HTML ni, file buat web ni di dalam folder buat web mudah. So kalau kita nak buatkan dia begini sebagai contoh, .html sebagai contoh, kalau saya klik di sini sekarang, maknanya tak ada lagi lah. Maknanya di sini tidak ada file buat web mudah.html ni di dalam folder utama nenek7.ws. Jadi, kalau kita nak buatkan kita punya alamat domain seperti ini, apa yang perlu kita buat adalah pergi ke FileZilla. Okey. Ini bermakna kalau kita lihat di sini file buat web mudah.html mesti di dalam folder ini. Mesti di dalam folder nenek57 ni, folder utama anda. Ini bermakna anda double klik di sini, double klik pada folder buat web mudah ni, kemudian index.html ni rename kepada buat web mudah. Anda klik di sini, anda klik tanpa lepas, kemudian bawakan dia ke dalam folder utama iaitu nenek57. Okey, file yang ni pun sama juga. Bawakan dia ke folder utama. Begitu juga dengan file-file image pada folder buat web mudah. Ini bermakna double klik pada folder image ni untuk buka semua sekali file-file image dalam folder image ni. Kemudian anda klik di atas ni, kemudian anda tekan shift, kemudian bawa ke bawah sekali sehingga hujung sekali ni anda klik untuk pilih semua sekali file-file image di dalam folder image ni. Selepas tu anda klik tanpa lepas dan bawakan dia ke directory image yang ni pula. Sebab directory image yang kat bawah ni di dalam folder nenek57. Okey, apabila directory listing successful di sini, kemudian image kat sini semua sekali dah ditransferkan ke dalam image yang ini. Okey, kat sini kita reloadkan pada alamat yang kita dah type tadi ni. Okey, sekarang website ini terpapar pada alamat yang ini. Okey, saya harap anda dapat faham tentang konsep kedudukan file-file pada folder yang terletak pada kita punya server hosting sana. Jadi saya harap anda dapat faham bagaimana untuk membuat satu alamat yang seperti ini ataupun yang seperti ini. Jadi saya harap anda dapat membezakan kedua-duanya. Dan sama juga kalau anda nak buat directory yang lain, contoh kat sini anda nak letakkan nama yang lain, caranya yang sama. Kita create satu directory pada kita punya server hosting sana, kemudian masukkan file index kalau kita inginkan ianya berada di dalam satu folder directory macam ni. Kalau kita nakkan ianya dalam bentuk satu file di sini, kita hendaklah berikan dia nama file yang kita kehendaki. Okay, saya harap anda faham dengan contoh-contoh yang saya dah tunjukkan tadi, dan rasanya ini saja untuk tutorial membuat directory pada domain anda.